Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin wa amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan keizinannya dapat kita bersama-sama pada pagi ini bagi menyambung perbicaraan kita pada kita membaca kitab Mustikah Hadis jilid yang kedua pada bab doa yang berhubung dengan orang musafir pada tajuk adab peraturan untuk keluar musafir pada muka surat 308. Okey. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia kena kata betul. Kalau kata sah lagi jadi lain pula. Sah. Tak ada persen tak boleh. Kalau ada tak apa. Baik. Tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jika seseorang itu sentiasa menjaga salat subuhnya, maka insya-Allah itu antara tanda-tanda mereka itu akan terselamat daripada api neraka. Siapa yang selalu jaga subuh, chances, possibility untuk dia terselamat daripada api neraka sangat tinggi, insya-Allah. Sebab apa tuan-tuan? Jika subuhnya tiada ditinggalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dan memeliharanya dari semua arah, keliling, depan, belakang, kiri, kanan. Allah taala jaga. Sebab apa juga tuan-tuan? Sebab sembahyang subuh ini adalah satu salat yang antara lima salat ni yang paling berat tadi. Sebab pada ketika itu kita bertarung dengan nyawa. Bertarung dengan nyawa, sama ada pada ketika kita tidur itu, saat kita bangun ataupun kesempatan yang diberikan oleh Allah, sama ada nak kembali ataupun tidak. Dia nak menghentak balik ke tak mau hentak balik ke roh kita tu. Sebab tidur itu adalah mati yang sementara. So kadang-kadang kita tidur, kita mimpi macam-macam, mimpi yang ni, yang itulah gambaran. Maknanya kalau kita mati pun kita akan lalui benda-benda yang sama. Cumanya oleh kerana tidur ini mati yang sementara, kadang-kadang Allah Ta'ala hantar balik dalam keadaan yang elok, kita bangkit, kita boleh bangun, solat dan sebagainya. Kadang-kadang Allah Ta'ala hantar balik dalam keadaan yang terpaksa, terkejut kita, bangkit jaga-jaga pukul 9, tu terkejut tu. Kadang-kadang Allah Ta'ala tak hantar balik langsung, dia bawa pergi dengan ayak tu, semalam dia ambil keluar, terus dia tak hantar balik lah. Tapi siapa yang sentiasa menjaga subuhnya itu, insya-Allah ulama kata dia akan terpelihara daripada neraka. Kemudian jika sesiapa yang subuhnya itu didahului dengan sunnah, sekurang-kurangnya sembahyang sunat qabliyah 2 rakaat, pasti seluruh dunia serta isinya akan diperolehi olehnya. Tidak ada kekayaan, tidak ada nikmat yang lebih besar, ialah nikmat dunia dan seluruhnya. Siapa yang dapat? Orang yang sembahyang qabliyah subuh 2 rakaat, salatul qabla al-fajar. So jangan bagi timing, bagi cantik elok-elok supaya kita dapat peluang untuk sembahyang subuh, dan kita juga dapat peluang untuk sembahyang sunat
subuh 2 rakaat. Jangan tinggal. Jika subuhnya itu bergelap-gelap menuju musalla ataupun masjid, jika subuhnya itu bergelap-gelap, maknanya dia gelap-gelap, dia keluar daripada rumah nak pergi masjid, nak pergi surau, di kegelapan akhirat, ketika mana orang lain sedang berada di dalam kegelapan, pada ketika itu Allah akan memberikan cahaya untuknya. Tak payah bimbang kita mai keluar pada rumah nak main masjid gelap, tapi itu hanyalah kegelapan dunia. Di akhirat nanti Allah akan berikan kepada kita cahaya. Kerana apa? Kerana kesungguhan kita untuk datang ke masjid pada setiap pagi waktu subuh. Dan jika subuhnya itu dari awal sehinggalah ke waktu isyraq dan duha, berwilit pula ia akannya. Ni bahasa orang lama. Siapa yang lepas subuh, jika selepas subuhnya itu hingga isyraq dan hingga duha, dia berwirid, maksudnya dia duduk berzikir, sama ada dalam majlis ilmu ke apakah, dia duduk, dia tak pergi mana, baginya kelebihan seperti menunaikan umrah dan haji yang sempurna. Banyak pahala orang dapat selepas subuh, sebelum subuh. Namun begitu, jika subuhnya tidak dijaga, maka pada wajahnya itu tiada cahaya. Kalau subuh tak jaga, nur tak ada. Jika subuhnya sengaja terlupa, tanda imannya tiada bernyawa. Sengaja terlupa, bukan dia tahu kita kena sembahyang subuh tapi terlupa, tanda imannya tidak bernyawa. Dan jika subuhnya terasa berat, tanda munafik semakin dekat. Siapa rasa berat dengan subuh ni, dia dekat-dekat nak main munafik lah, dekat. Dan jika subuhnya tidak dipedulikan langsung, dia tak ambil hirau pun sembahyang subuh ni, maka tanda imannya sudah menghampiri mati. Bukan dia tu mati, iman dia tu mati. Sebab tu ulama kata Buya Hamka, dia kata nak tengok kepribadian seseorang tu, nak tengok karakter orang tu, nak tengok keimanan seorang tu, tengoklah pada waktu subuh. Maknanya kalau dia rajin mai waktu subuh ni, insya-Allah everything will be okay and everything will be fine, insya-Allah. So doa banyak-banyak kepada Allah SWT agar kita ni terus istiqamah di dalam melakukan amal ibadah ketika waktu subuh. Kalau boleh pendekkan sikit lagi, maksudnya tarik sikit lagi, awal sikit lagi bangun sebelum subuh, sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang tasbih, sembahyang tu, sembahyang ni, baca Quran, berzikir, beristighfar. Semua tu kalau kita rangkum tuan-tuan, banyak kelebihannya. So sama-sama kita doakan, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan amal ibadah di penghujung malam dan di awal pagi, insya-Allah. Ada peraturan untuk keluar bermusafir. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu, apabila seseorang itu berazam hendak keluar berlayar, maka hendaklah dia terlebih dahulu berusaha melakukan beberapa perkara. Siapa yang nak bermusafir, hendaklah dia melakukan beberapa perkara. Antaranya yang pertama,
berwasiat mengenai perkara-perkara yang memerlukan wasiat dan hendaklah ada saksinya. Ini musim orang nak pergi Mekah ni, nak musafir lah. So kena wasiat apa-apa yang patut. Wasiat ni apa makna? Beri peringatan, bagi tahu ni tolong tengok-tengok rumah. Ni aku tak ada ni 40 hari. Ada orang tahun ni dapat haji paling maksimum 47 hari. Untung. Ada orang dapat 40 hari. Ada orang dapat 30 hari. Ada orang paling dapat biasa-biasa punya 22 hari package. Ada orang seminggu selesai. Baik, tak apalah. Walau bagaimanapun sebelum kita bermusafir, pesanlah kat jiran ke, kat apa, kat anak ke, kat siapa ke, pesan lagu ni. Kemudian yang kedua, menyelesaikan hutang-hutang dan perkara-perkara yang dapat diminta orang yang bersangkutan menghalalkannya. Kalau ada apa-apa jumpa ni, kalau ada hutang apa ke, manalah tahu kok kita pi ni tak balik, tumpang duk ada ni kita jumpa, terutamanya dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tapi kalau kita start buat lagu tu, mereka kata hampir tengok ayah hang tu sat pasal apa ni, tiba-tiba kan, padahal nak pergi rumah anak pun kan, nak pergi rumah duk di Sungai Petani ni, nak pergi rumah anak hak sulung tu di Kuala Lumpur, nak pergi tengok cucu, rindu cucu. Pesan pula ke anak hak yang nombor 2 ni ayah nak pergi lah ni, tolong tengok-tengok lah apa-apa ni, kucing ke apa ke, kalau ada apa-apa salah silap ayah, minta ampun, minta maaf. Mula lah sekali lagi Tok Saduk pi kan, pasal pelik sangat, tak pernah dah ustaz baru habang hari ni kata suruh buat macam tu. Baik, yang ketiga, bertaubat kepada Allah Ta'ala dari segala dosa dan memohon kepada Allah semoga selamat di dalam pelayaran. Yang ni lagi teruk, kena bertaubat lah ni. Kira macam nak pergi hantar pergi ni, tapi sebenarnya inilah sebahagian daripada perkara-perkara yang akan dapat menyelamatkan kita dalam perjalanan. Bila kita bermusafir dalam keadaan kita clear our conscious, segala benda yang ada dalam kepala ni kita settle bang. Pada ketika itu perjalanan kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duk bawa kereta bermusafir dalam keadaan banyak benda tak selesai. Patutnya janji nak pergi hantar yang ni kat kawan, tiba tak pergi hantar. Nak pergi hantar kunci masjid, kita tok siap nak pergi bermusafir, kunci tak hantar lagi. Kita tahulah ada tok imam bawa ada kunci, tapi patutnya dia kena bagi. Ni aku tak ada seminggu, patut kena pergi bagi bang. Kemudian sembahyang taubat, minta ampun pada Allah sebelum musafir ni. Ada sat lagi saya tambah lagi ada. Kemudian memohon maaf kepada ibu bapa, memohon keredaan, demikian juga kepada guru-guru, dan mengambil hati orang-orang yang digalakkan berbuat baik kepadanya. Yang ni termasuklah kepada isteri, suami dan anak-anak. Mereka ini adalah orang-orang yang ada dalam lingkungan kita. Baik, yang kelima, mempelajari dengan sebaik-baiknya perkara yang hendak dilakukan, yang kerananya kita bersusah payah keluar belayar. Yang ni khususnya seperti ibadah haji, ataupun orang-orang yang ingin keluar untuk urusan perniagaan, ataupun yang keluar macam menjalankan kerja dakwah. Yang tu buatlah macam ni, kerana perkara yang dikerjakan dengan ilmu sahajalah yang akan mencapai kejayaan di dunia dan mendapat pahala yang besar di akhirat.
Setiap kali kita bermusafir, belajarlah untuk mengambil iktibar daripada apa yang Allah Ta'ala perlihatkan kepada kita. Kalau pada ketika musafir kita dipertemukan dengan satu golongan macam ni, kita tengok mereka lagu ni, belajar. Oh, kalau orang ni dia macam ni, kalau orang ni dia macam ni. Tiba-tiba Allah Ta'ala perlihatkan dengan kemalangan misalnya, tiba-tiba nampak ada kereta aksiden ke apa ke, tengok, belajar. Oh, tak boleh, sebenarnya tak boleh potong kok kanan. Sebenarnya kalau kita bawa pelan, kena duduk lorong yang nombor 2, nombor 3, bukan duduk lorong kanan sekali. Contoh yang ni semua ialah pengajaran-pengajaran yang Allah nak bagi dekat kita, daripada sekecil-kecil pengajaran sampailah sebesar-besarnya. Seperti orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan juga orang-orang yang menuntut ilmu, nak pergi Mesir, pergi Jordan, nak pergi belajar. Pesan ke anak cucu kita, ambil ilmu dengan sebenar-benar ilmu, kemudian ambillah pengajaran-pengajaran yang baik. Pepatah Arab ada mengatakan, al-judud kal-a'ma walau kana basiran. Orang yang baru di satu-satu tempat, dia sebenarnya seperti orang buta walaupun pada hakikatnya dia melihat. Bila kita pergi satu-satu tempat, sebenar-benarnya kita jangan anggap kita tu pandai. Al-judud kal-a'ma. Orang yang baru sampai ni, orang yang baru ni sebenarnya dia macam orang buta. Walaupun hakikatnya dia melihat, ada sebenarnya dia tak tahu tentang sesuatu negeri. Kita duk habaq kata kita tahu, duk sembang dengan orang, ala pi haji ni tak ada apa-apa. Haji umrah tak sama. Walaupun umrah itu dapat membantu sedikit, tetapi hakikat sebenar-benarnya umrah dengan haji jauh berbeza. Kalau umrah mungkin kita boleh duduk hotel dekat, haji dekat Jandaria duduk. Kalau haji, kalau umrah duduk hotel 100 meter, 50 meter, 600, 700 nak berjalan mai. Kalau duduk di Mekah buat umrah, makan lebih kurang sedap, tak boleh makan apa ni, nak boleh pergi cari tanah. Haji takut tak dan. Pasal apa? Pasal orang ramai. Duduk di Arafah, kalau duduk di umrah, duduk dalam hotel, nak ambil semayang bila masa pun boleh, nak mandi setengah jam pun boleh. Di Arafah boleh lagu tu, nanti kena maki. Mereka nanti ketuk pintu, bila ayak tu kita pun tak dan. Tak boleh. Ada beza dia tuan-tuan. Tapi kita buat cerita macam kita ni pandai, tak. Adalah lebih baik kita rasa kita ini tidak tahu daripada kita kata kita ni tahu. Biarlah kita belajar, kerana sesungguhnya orang yang mau belajar itu adalah mereka yang sentiasa mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Galakkan untuk bermusafir banyak dirakamkan di dalam Al-Quran. Antaranya termasuk pada ayat 15 dalam surah Al-Mulk, yang mana kata Allah yang bermaksud, dialah yang menjadikan bumi bagi kamu digunakan, maka berjalanlah merata-rata ceruk rantaunya. Di dalam ayat ini jelas menunjukkan bahawa dunia ini ibarat satu hamparan yang sangat luas yang mesti dijelajahi oleh kita. Salah seorang ilmuwan Islam yang terkenal, Ibnu Battuta, dikenali sebagai penjelajah hebat, mengambil masa hampir 30 tahun untuk mengembara ke 44 buah negara. Di dalam dunia Islam kita digalakkan untuk melihat dunia dengan kacamata yang berbeza, menyelami kehidupan manusia yang lain hidupnya jauh berbeza dengan kita. Belajar sosioekonomi budaya satu-satu bangsa, satu-satu kaum. Kalau kita pergi ke tempat tu, kita pergi ke tempat ni, kita pergi ke tempat tu. Kita pergi Turki, tengok orang Turki macam ni. Kita pergi di Mesir, tengok orang Mesir macam ni. Kita pergi di Eastern Europe,
kita tengok orang Hungary, orang Slovakia, orang apa macam ni. Kita pergi di London, pergi England, tengok tak sama. Saat lagi kita pergi di Korea, lagu lain. Kita pergi di Jepun, lagu lain. Patah balik main Malaysia, macam tak mau duduk dalam Malaysia. Baik. Begitu juga di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat dirakamkan bahawa diciptakan manusia itu daripada pelbagai bangsa dan suku kaum untuk kita lita'arafu, untuk kita berkenal-kenalan. Kerana itu anjuran bermusafir ini tidak hanya datang dengan galakan saja, malah Islam menggariskan beberapa panduan dan adab untuk kita lakukan sebelum kita bermusafir. Termasuklah perjalanan musafir kita itu, yang pertama, hendaklah dilakukan dengan niat yang baik. Apapun bermusafir mesti ada niat, dan niat kita itu mestilah niat yang baik. Sesungguhnya setiap amalan perbuatan itu dinilai berdasarkan niat. Semua orang tahu hadis ni. Siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang berhijrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dunia ataupun kerana orang perempuan yang ingin dikahwininya, fa hijratuhu, maka hijrahnya itu, kata Nabi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Apa yang dia niat, yang itulah yang dia dapat. Walaupun dia berhijrah dengan Nabi, dia tak dapat pahala kerana berhijrah dengan Nabi, sebab niat dia lain. Oleh itu perjalanan kita menuju sesebuah destinasi mestilah mempunyai niat yang baik, dan perkara ini akan memberi kesan, yakni kemudahan kepada orang-orang yang bermusafir. Kalau kita niat musafir dengan baik, insya-Allah kita akan dipermudahkan perjalanan. Dan jangan lupa untuk menunaikan salat sunat musafir sebelum keluar daripada rumah. Tidaklah seseorang itu meninggalkan sesuatu bagi keluarganya yang lebih baik melainkan 2 rakaat sebelum bermusafir. Tidak ada harta peninggalan yang lebih baik yang dia nak tinggalkan kepada ahli keluarga dia melainkan 2 rakaat sembahyang sunat musafir. Nak pergi musafir, sembahyang 2 rakaat lu. Kemudian mereka yang bermusafir ini juga dituntut untuk membuat persediaan dari segi fizikal dan mental, dan amatlah penting untuk kita juga memeriksa segala kenderaan dan tunggangan kita itu, supaya dia tidak mengganggu perjalanan. Ni dah nak pergi musim haji, nak pergi haji ni, kita duk confuse, haji tamattu' kah, haji ifrad kah? Duk haji tamattu' kah, haji ifrad kah? Nak buat yang mana? Tabung haji dah bagi tahu, kalau biasanya jemaah haji Malaysia, kalau siapa yang pergi awal-awal ni, buatlah haji tamattu'. Contoh, ni kita dah pergi, masuk Mekah dulu ke, masuk Madinah dulu ke, tak kisah. Tapi lepas pada tu kita pergi buat umrah dulu, bersenang-senang, habis semua, tahallul, selesai. 8 hari bulan Zulhijjah, niat pakai ihram, niat di hotel kita nak keluar tu, terus ke Arafah. Sebab tu kalau orang biasa Malaysia ni, biasanya dia pergi dengan haji tamattu'. Kecuali lah orang yang mai daripada Malaysia, dia mai daripada Malaysia 7 hari bulan, dia terus masuk Mekah, dia terus buat haji. Dia tak buat umrah dulu. Dia buat ihram haji. Diriwayatkan daripada Nafi' bin Abdul Harith radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min sa'adatil mar'i al-maskanul wasi' wal jarus salih wal markabul hani. Antara tanda kebahagiaan seseorang itu ialah rumahnya yang luas, jiran yang saleh, dan kenderaan tunggangannya yang baik.
antara benda yang perlu kita beri perhatian juga, kenderaan yang baik. Nak pergi mana-mana, kena tengok, cek. Bukan orang kata, tak, Nabi pun kata. So hari ni kalau kita nak bermusafir, kita pergi cek kereta, hantar pergi servis apa tu semua, sebenarnya itu sebahagian daripada sunnah Nabi SAW. Cumanya beza kereta Nabi tak ada kereta, kita ada kereta, Nabi naik unta, Nabi naik kuda. Itu bezanya. Menurut Al-Munawi dalam kitabnya Al-Faidh Al-Khadir, yang dikatakan kenderaan yang baik itu juga termasuklah kenderaan yang boleh mempercepatkan urusan untuk bertemu sanak saudara, ahli keluarga, sahabat handai, dan mempercepatkan urusan tanpa perlu ada kesusahan dan kepenatan. Al-Markabul Hani termasuklah kenderaan kita tu yang boleh kita bawa, dia pi sampai cepat, boleh jumpa adik-beradik cepat, dan tak ada bagi kesusahan kita. Yang tu kenderaan yang baik. So bukan main-main, bukan main-main. Baca doa, kemudian menjaga kewajipan solat, yang tu semua benda yang kita perlu beri perhatian. Jangan bila bermusafir semayang pun tak mau lah, tak boleh. Okay. Kemudian memilih waktu yang terbaik untuk bermusafir. Sebaik-baiknya kalau boleh elok keluar berlayar pada hari Khamis. Ini diterangkan daripada hadis yang berikutnya, an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju idza arada safaran illa yaumal khamis. Daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu katanya, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jarang-jarang sekali keluar berlayar semasa baginda hendak berlayar, melainkan pada hari Khamis. Nabi selalu keluar hari Khamis. So kita bolehlah pilih. Tapi kalau urusan kita tu hari Senin, takkan nak keluar daripada hari Khamis minggu lepas tu, tak lah kan, ikut kesesuaian. Tapi kalau macam saja-saja nak pergi makan kenduri hari Sabtu, macam hari ni nak pergi makan kenduri di Kuala Lumpur, di Kelantan, eloklah kita pergi hari Jumaat pagi, hari Khamis, kita pergi bertenang-tenang dan sebagainya. Yang ni nak ambil sunnah. Baik, tapi kalau tak boleh, tak apa, buat dekat mana boleh, cuti hari Jumaat saja, pergi hari Jumaat. Baik, orang-orang musafir diingatkan dalam hadis yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-safaru qit'atun minal azab yamna'u ahadukum ta'amahu wa syarabahu wa nawmahu fa idza qada ahadukum nahmatahu min safari falyu'ajjil ahli, rawahu Imam Ahmad. Keadaan pelayaran musafir adalah sebahagian daripada azab dan derita. Orang yang bermusafir ni kadang-kadang Allah Ta'ala uji dengan sedikit azab dan derita. Kadang-kadang tengah bermusafir ada sesuatu yang tidak diduga berlaku. Yang tu semua adab orang bermusafir. Yang menyekat seseorang itu, seorang daripada kamu, akan keselesaan makan dan minum dan tidurnya. Kadang-kadang bermusafir ni keselesaan tu tak ada. Kita pergi rumah orang tak macam rumah kita. Lepas kalau kita rumah kita, kita boleh makan pagi, lepas makan pagi boleh duduk sembang, kena kopi o lagi, cawan duduk depan laman rumah. Ni kita duduk rumah anak kita,
Rumah anak kita di Kuala Lumpur, apartmen ke, kondo ke, nak pergi duduk laman tang mana? Nak pergi kena kopi tang mana? Nak masuk rumah mereka pun sat lagi kena kad nu lah, sat lagi kad ni nak keluar pun, sat lagi ada yang kondo jenis kena scan muka, sat lagi nak kena masuk, nak kena telefon pula daripada bawah, nak telefon pula orang atas. Tu kan susah rumah tu. Ada yang kita pergi ziarah adik-beradik, nak masuk kondo mereka tu kena jumpa guard pula Nepal. Mereka ni punya cengik lebih pada orang Malaysia ni. Mau jumpa siapa? Ini sekian-sekian unit, duduk sini. Dia pula mengetok kita, hang main negara aku, hang buat. Tapi nak buat macam mana? Itulah peraturan. Kita nak pakai kereta, nak parking, kena bagi kad, letak, macam-macam peraturan dipajang kita. Bangla dengan Nepal yang pandai ajang kita. Nepal lah ni jadi apa, guard daripada ni, mereka mengatok. Kalau bagi guard orang Malaysia ni, kira duduk lena. Baik. Kadang-kadang makan minum tak selesa ni, nak pergi haji ni, nak cari gulaikan temenung ke, mana nak ada kan? Nak cari sayur, nak bubuh kobe ke, masak kuning ke, tak ada. Tidak dia buat main sayur ayak ni. Lepas tu kita mula ni bayar dekat 40,000, 30,000 jamu apa sayur macam ni lah. Ingat apa bagi makan ayam ke? Tu semua punca. Ada orang ni biasa jadi, dia bayar package umrah dia masa tu lah 7,000. Duduk dekat dengan, bukan duduk Safwah, duduk dekat Safwah sebelah Ajiat ni. Biasalah hotel makan. Tengok orang Malaysia, dia pun ambil masakan Indon. Sebab orang Malaysia tak reti nak pergi duduk sana masak sedap-sedap, tak ada. Ada pun sikit je. Ambil masakan Indon. Kawan ni biasa duduk di Kuala Lumpur, biasa makan sedap-sedap, makan jenis pakai camca garpu ni. Tiba-tiba pergi di sana, mereka jamu ayam, masak kurma, tapi tak berasa lagu kurma. Rempah tak cukup ke mak kot. Kemudian sayur ayak biasa, sayur labu. Lepas tu adalah sambai ke apa kasi. Kawan ni sudah mengamuk. Bayar 7,000 makan lagu ni, bagi makan apa kawan. Tak apalah. Mangkit dengan ayak tu, saya ingat dia pergi beli ke apa ke. Lepas tu duduk 3 hari tak nampak. Nampak bini dia ada, anak dia ada. Lain kali tanya, kak suami tu? Ustaz, dia duduk dalam bilik 3 hari dah duduk cirit tak berhenti. Bukan saya nak bagi takut tak, tapi kadang-kadang mulut tu mau jaga sikit lah. Hang tak suka tak apa, hang jangan kata. Hang tak suka tak apa. Ni nak duduk di Arafah ni, kadang-kadang satu khemah sampai 20 orang, 30 orang. Hang kaki kepala kena kawan tu, kaki kawan ni, nak pergi duduk bersenang lenang tak boleh. Lepas tu mulut pula mudah ringan pula sikit lagi. Memang akan kena. Baik. Apabila seseorang itu selesai mencapai hajatnya, menyempurnakan tugasnya, maka hendaklah ia segera kembali ke pangkuan keluarganya. Yang tu adab musafir. Dah habis settle semua kerja, tunggu apa balik? Orang yang meninggalkan kampung halaman dan keluar merantau ke negeri orang, sama ada untuk menjalankan tugas jawatannya, atau untuk urusan perniagaan, ataupun untuk mengerjakan ibadah haji di tanah suci, tidak akan mengalami berbagai ujian dan penderitaan yang memerlukan ketabahan dan banyak bersabar. Kerana makin banyak penderitaan, makin besarlah pahala yang akan didapatinya. Setelah selesai menyempurnakan tugas,
janganlah berlengah-lengah lagi daripada kembali ke tanah air, kerana kaum keluarga sedang menunggu kepulangan kita. Jangan lengah-lengah, dah habis settle, balik. Lebih-lebih lagi kalau anak dan isteri itu tidak dibawa bersama, apatah lagi kalau anak bini tak bawa. Baliklah cepat-cepat, baliklah cepat-cepat. Baik, habis bab musafir. Kemudian kita sambung pada bab yang ke-12, iaitu sembahyang Jumaat. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Ayat ni selalu Tok Imam baca hari Jumaat, malam Jumaat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru akan azan untuk mengerjakan sembahyang Jumaat, fas'au ila zikrillah wa zarul bai', bersegeralah kamu mengingati Allah. Bila dengar azan, kena cepat-cepat tinggalkan segala urusan. Wazarul bai', tinggalkan segala urusan perniagaan, tinggalkan segala urusan dunia. Bersegeralah kita mengingati Allah. Kenapa? Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan yang demikian itu adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Berhenti dekat tu. Ayat yang pertama dalam surah Al-Jumu'ah ini, ayat yang saya bacakan tadi, kita kena perbetul balik circle hidup kita. Kalau selama hari ni, kalau kita nak mai sembahyang Jumaat, kita tak bergelut nak mai. Kalau selama hari ni kita nak mai sembahyang fardu, kita tak bergelut nak mai. Sedangkan sudah ada dalil yang terang lagi nyata, apabila ada seruan untuk mengingati Allah, maka hendaklah kamu bersegera mengingatinya. Iza nudiya lis-salah, tak kiralah azan daripada masjid ke, surau ke, ataupun handphone ke, ataupun radio ke, televisyen ke, bila ada saja seruan, tak kira di mana saja, tak kira sembahyang apa, kena bersegera. Apatah lagi kalau sembahyang Jumaat, sebab pada ketika itu kita nak mendengar khutbah. Ada setengah orang dia tahu waktu Jumaat, waktu Zuhur 1.17. Dia keluar office tadi pukul 12 suku. Patutnya kalau dia nak pergi makan, dia boleh pergi makan dulu. Pukul 1 dia dah main masjid dah. Yang ni dia keluar pukul 12 suku, pukul 12.30 baru nak makan, baru nak bersembang, baru nak pilih lauk. Lepas itu baru satu suku, baru kalang kabut, baru nak pergi basuh tangan. Saat lagi dah makan, nak pergi pancok, nak berak, nak kencing. Ambil masa, dah habis azan, dia tak masuk masjid lagi. Sedangkan kita tahu orang-orang yang datang pada hari Jumaat awal ni, apa kelebihan dia. Siapa yang main masjid awal pada hari Jumaat, apa kelebihan dan fadilat yang dia akan dapat. Bukan saya habaq, bukan Ustaz Nuh habaq, bukan Ustaz ini, yang ni Nabi habaq. Kenapa masih ada di kalangan kita yang suka bertangguh-tangguh? Nak makan, duduk relax dulu, saat lagi khutbah Jumaat tak main lagi. Bila tuqati aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimina, baru kalang kabut. Tapi berhenti pula, nak pergi bayar pula orang tu jam. Hak yang jual pun sama, hak yang beli pun sama. Kalau hak jual tu perempuan, boleh tahan sebab orang perempuan tak wajib Jumaat. Tapi kalau yang beli tu, yang jual tu lelaki, yang beli tu pun lelaki, jaga-jaga.
Sebab tu kalau boleh jika ada kedai ke apa ke, baik kita tutup teruslah waktu Jumaat, ataupun dibuka untuk wanita sahaja. Senang. Baru ni hari Jumaat bila tu, saya ada kebetulan ada mesyuarat, singgah di satu kedai lebih kurang dalam pukul 12.45. Nak pergi minum ayam, lepas tu nak pergi tahu dah. Tapi tengok-tengok dekat notice board, dia kata last order 12.45. Maknanya tak boleh lah. Dan saya tersentak. Hang ustaz cakap hang tak tahu, tapi sembang Jumaat habis. Rupanya bila tanya-tanya, dia kata tak, kami tutup pukul 1. Last order ni tak ada siapa dah, habis. Yang mana yang ada saja, kemudian yang perempuan saja, yang lelaki semua dilarang masuk pada waktu Jumaat. Berani buat begitu? Dia kata berani. Okey, dia kata bagus. So patutnya kita kena buat macam tu lah. Tapi kalau sebenar-benarnya bukan kata kita kena buat macam tu. Kita ni dah tahu nak pergi sembahyang Jumaat, nak singgah apa lagi? Nak pergi makan apa lagi? Saat lagi lepas sembahyang Jumaat, oi tak ada ustaz, kena khatib dia hentam dua suku. Yang khatib tu pun satu hai. Lah ni dah Jumaat awal, tak payahlah duk tarik panjang-panjang. Ada orang dia tak sempat makan tadi. Patut-patut sembahyang khutbah 20 minit, paling-paling lama 25 minit selesai. Yang ni khutbah saja setengah jam, campur dengan sembahyang 15 minit, zikir 10 minit, 15 minit, 2 suku baru habis. Kacau kan, kacau. Orang ni dia merekam tapi dia tak bayang, dia tak abang, dia tak tunjuk. Sebab tu bila diserukan azan, segeralah, jangan tangguh lagi, tinggalkan semua. Kemudian kata Allah lagi, fa iza khudiyatis salah fantashiru fil ard. Habis sembahyang, hang nak pergi mana? Hampilah, bertebaranlah kamu di atas muka bumi ini untuk menjalankan urusan masing-masing. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah apa yang kamu hajati dan limpah kurniaan Allah. Wadhkurullaha katsira, serta ingatlah Allah banyak-banyak dalam segala keadaan. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya dunia dan akhirat. Kita balik kepada tajuk kita. Alim ulama rahimahullah ta'ala telah ijma' bahawa sembahyang Jumaat ini adalah hukumnya fardu ain. Dalilnya daripada Al-Quran seperti ayat yang tersebut di atas, dan daripada hadis yang berikut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nahnu al-akhirun as-sabiqun yawm al-qiyamah baida annahum utul kitab min qablina thumma hadha yawmuhum alladhi فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita umat Islam adalah umat yang akhir wujudnya di dunia ini dan yang mendahului umat-umat yang lain pada hari kiamat. Kita ni nahnus sabiqun, kita ni yang last pada nahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah. Kita ni last atas dunia, tapi di akhirat nanti kita yang paling awal. Sedang mereka diberikan kitab suci lebih dahulu daripada kita. Selain itu, hari Jumaat ini adalah hari yang telah difardukan atas mereka membesarkannya, lalu mereka enggan menurut perintah itu dan berselisih pada menentukannya. Sebenarnya dulu masa nabi-nabi yang terdahulu, Allah dah perintahkan kepada orang-orang Yahudi
kepada Bani Israel untuk memuliakan hari Jumaat, tapi mereka tak mau. Tu yang mereka pilih hari Sabtu dan juga hari Ahad. Maka Allah tinggalkan hari Jumaat itu untuk kita. Kalau kita juga tak mau memuliakan hari Jumaat, lebih kurang mereka juga. Kalau kita tidak ada terasa terpanggil untuk merebut peluang yang Allah Ta'ala bagi pada hari Jumaat, termasuklah solat Jumaat, maka kita pun lebih kurang Yahudi dan Nasrani juga. Jangan sampai kita nanti dilabelkan dilabelkan sebagai orang-orang yang sekutu dengan mereka. Orang-orang Yahudi dan Nasrani ni, orang-orang Bani Israel, umat-umat Nabi terdahulu, telah lebih awal diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka enggan berselisih pada menentukannya. Maka Allah memberi petunjuk kepada kita mengenainya. Dengan demikian umat manusia mengikut di belakang kita mengenai hari besar mingguan itu. Orang Yahudi membesarkan hari Sabtu dan orang Kristian membesarkan hari Ahad. So kita ikutlah. Kalau hari Jumaat pun kita tak mau nak mulia, hari apa lagi? Kalau hari Jumaat pun tidak ada kesempatan untuk kita membaca Al-Quran, sekurang-kurangnya 10 ayat yang pertama dalam suratul Kahfi, 10 ayat yang kedua dalam suratul Kahfi, hari apa lagi kita nak baca? Kalau hari Jumaat, malam Jumaat tu tak ada Yasin yang kita nak baca, memang kita tak baca Quran lah. Walaupun sebaik-baiknya kita membaca suratul Kahfi, tapi kita dah biasa baca surah Yasin. Salah ke? Tak salah. Cuma nak baca Yasin ni bukan mesti malam Jumaat, malam lain pun boleh. Tapi kalau tak ada Yasin malam Jumaat ni, orang Melayu ni agak-agak baca Quran tak baca. Nasib baik. So sama-samalah ambil peluang yang kita ada atas muka bumi ni, dengan hukum asal sembahyang Jumaat itu kita berhenti takat tu, iaitu fardu ain. Maknanya tidak ada sebab untuk kita meninggalkan sembahyang Jumaat melainkan pada uzur syar'i. Saja-saja nak tinggal tak boleh. Fardu ain wajib atas diri sendiri, melainkan mereka yang ada uzur syar'i, yakni uzur yang dibenarkan oleh syara'. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang pada membicarakan hadis yang ke-213 nanti. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak baik itu merupakan kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam.